Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan topik kerja lapangan geografi kita. Okay, saya gabungkan untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3 saja dalam rakaman ini untuk memudahkan para pelajar boleh tonton pada bila-bila masa untuk ulang dan sebagainya. Jadi memudahkanlah. Kalau buat Google Meet, ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh. Kemudian ada yang masa free, ada tak free dan sebagainya. Jadi saya buat rakaman saja untuk memudahkan para pelajar akses kepada penerangan pada hari ini. Okay, jadi hari ini kita akan lihat kerja lapangan geografi dan objektif pembelajaran pada hari ini. Kita ada 2 objektif yang kita nak capai. Yang pertama sekali adalah untuk menentukan 3 kaedah kajian. Okay, sebagaimana yang dah diterangkan sebelum ni. Okay, cikgu-cikgu kamu, Cikgu Arham dah terangkan, Cikgu Mahdiar pun dah terangkan. Okay, tentang topik sebelum ni. Hari ni kita akan teruskan dengan kaedah kajian. Ada 3 kaedah kajian yang kita akan gunakan. Kemudian yang kedua, objektif pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan macam mana cara nak menulis, macam mana cara nak menjelaskan apa perkara yang kena ada dalam kaedah kajian tersebut. Itu kita akan lihat. Okay, jadi ini isi kandungan ataupun bahagian-bahagian yang kamu kena lengkapkan dalam kerja lapangan geografi. Okay, setakat ni kita dah lengkapkan objektif kajian. Ini kita dah habis. Sepatutnya dah siap dah hantar kepada guru geografi masing-masing. Saya harap dah siap lah. Kalau tak siap lagi, kena siapkan. Okay, sebab apa penting kerja lapangan ni? Bukannya tak ada PT3 tahun ni, tak payah buat. Bukan macam tu. Sebab apa? Kerja lapangan ni dia menyumbang kepada 20% markah peperiksaan akhir tahun. Sekolah akan tetap adakan peperiksaan akhir tahun. Jadi kerja lapangan ni sedikit akan membantu untuk meningkatkan kamu punya grade peperiksaan akhir tahun. Dan juga kerja lapangan ini juga diberikan pentaksiran ataupun markah PBD-nya. PBD TP tahap pencapaian berapa. Kalau bagus, paling tinggi tahap pencapaian yang ke-6. Yang paling rendah TP yang pertama. Jadi kena lengkapkanlah kerja lapangan ni sebaik-baiknya. Okay. Kemudian kita teruskan kawasan kajian pun dah dilengkapkan dengan peta lakar kawasan Senai. Kita dah tafsir peta lakar. Kamu dah hantar kepada guru masing-masing. Dan sebagaimana yang diterangkan juga sebelum ni, bahawa pemberian markah ini kita bahagikan mengikut minggu. Minggu pertama objektif kajian. Kalau dah lengkap jadual kerjanya, dah ada objektif kajian, cikgu-cikgu kamu akan rekodkan markah. Untuk bahagian objektif kajian, markah keseluruhannya adalah 18 markah. Boleh dapat markah 18/18, tak ada masalah kalau kamu ikut panduan yang diterangkan oleh guru-guru kamu sebelum ni. Kemudian kawasan kajian, mentafsir peta lakar dan juga melukis peta lakar, 6 markah. Jadi ada 12 markah. Boleh juga dapat markah penuh, tak ada masalah. Boleh dapat 12/12. Jika kerja yang kamu buat mengikut panduan yang diterangkan sebelum ini. Jadi hari ini kita nak pergi kepada kaedah kajian. Kaedah kajian ada 3, iaitu pemerhatian, sumber rujukan dan juga soal selidik. Ada 3 perkara ni yang akan diterangkan dalam penerangan saya pada hari ini. Kita tengok kaedah kajian. Kaedah kajian markah keseluruhannya adalah 18 markah. Ni dia punya pecahan, dia ada 3 pecahan. Kaedah yang pertama sekali adalah kaedah pemerhatian. Apa yang kena ada dalam kaedah pemerhatian ni adalah yang pertama sekali kena ada penulisan. Ada penulisan lah, penerangan tentang kaedah yang kamu gunakan. Penulisan dan disertakan dengan 3 keping gambar maujud. Maksudnya bukan diambil daripada internet. Gambar maujud kat sini maksudnya gambar yang kamu tangkap sendiri, kemudian kamu cetak dan sertakan gambar tersebut pada bahagian lampiran. Jadi kalau penghantaran secara PDPR ni kita tangkap gambar ni kan. Jadi kamu boleh tangkap lah kamu punya gambar. Kamu cetak,
kemudian kamu tampal pada selai kertas A4, susun. Yang tu saya akan tunjukkan macam mana nak susun nanti. Kemudian kamu tangkap gambar dan hantar kepada guru geografi kamu. Kat situ bukti kamu punya, kamu gunakan kaedah pemerhatian ni. Okey, penulisan ni apa dia nanti kita akan tengok. Okey, dan markahnya adalah maksimum 6 markah. Kalau cukup syaratnya ada penulisan, kemudian ada 3 keping gambar yang membuktikan kamu membuat pemerhatian. Okey, untuk mendapatkan maklumat, boleh dapat 6 markah. Okey, kemudian kaedah yang kedua kita tengok sumber rujukan. Okey, sumber rujukan pun 6 markah. Okey, apa yang kena ada dalam sumber rujukan adalah penulisan, sama penulisan juga. Dan disertakan dengan lampiran daripada buku teks, buku rujukan, internet ataupun surat khabar. Kalau kamu ambil maklumat daripada surat khabar, kena sertakanlah, kamu cetak ataupun foto setiap surat khabar tu, sertakan pada bahagian lampiran sebagai bukti yang mana kamu membuat kaedah sumber rujukan. Itu penting. Okay. Kemudian yang ketiga adalah soal selidik, kaedah soal selidik. Okay, soal selidik ni adalah kena ada dalamnya, sama juga, kena ada penulisan dan juga disertakan dengan borang soal selidik sekurangnya 3 borang. Paling sikit 3 borang. Kalau nak buat 5, kalau nak buat 10, nak buat 20 borang, tak ada masalah. Itu satu bonus. Mungkin kita akan bagi markah lebih pada bahagian lain lah. Okay. Jadi kita tengok kaedah kajian. Okay, kaedah kajian ni adalah cara untuk mendapatkan maklumat untuk kamu lengkapkan kerja lapangan. Kaedah pemerhatian, kaedah rujukan, kaedah soal selidik ni semua kaedah-kaedah yang digunakan untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan kerja lapangan kamu. Okay. Yang pertama kaedah pemerhatian, yang kedua kaedah soal selidik. Okay, kaedah soal selidik kena ada borang soal selidik, kaedah pemerhatian kena ada gambar, kaedah rujukan kena ada bukti cetakan sama ada daripada surat khabar, buku ataupun internet dan sebagainya. Okay, yang tu saya akan sarankan, saya akan tunjuk macam mana caranya. Okay, kita tengok kaedah pemerhatian. Okay, ini contoh penulisan dia dah. Tak semestinya ikut saya punya ayat ni. Okay, contoh penulisan. Okay, contoh kat sini, saya telah melakukan kaedah ataupun saya telah melakukan pemerhatian di sekitar kawasan mana? Kawasan Senai untuk mengenal pasti apa? Berkaitan dengan tajuk kamu lah, apa yang kamu cari. Okay, yang terdapat di kawasan kajian. Okay, titik. Okay, berdasarkan pemerhatian, jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan ini adalah jenis pengangkutan apa, bagi tahu. Okay, contohnya seperti apa? Bagi contoh pengangkutan yang ada dekat kawasan Senai berdasarkan pemerhatian yang kamu dah buat. Ini contoh penulisan dia lah. Kena ada penulisan ni, kemudian ditambah dengan 3 keping gambar berkaitan pemerhatian, bukti yang kamu membuat pemerhatian. Jangan ambil gambar daripada internet sebab cikgu boleh tahu ni gambar kamu tangkap sendiri ke, gambar daripada internet ke, gambar daripada kongsi dengan kawan-kawan dan sebagainya. Itu kita boleh tahu. Okay, jadi ada penulisan, ada 3 keping gambar, boleh dapat 6 markah. Senang kan? Okey, ini contoh gambar. Okey, gambar-gambar yang kamu boleh tangkap, kamu boleh ambil sendiri. Kamu kena tangkap sendiri, bukan download daripada internet. Kat situ maksud dia. Okey, maujud dekat sini maksudnya adalah gambar yang dicetak. Gambar yang kita boleh tengok lah. Okey, kita tengok kat sini. Ni contoh gambar pengangkutan awam di mana ni? Mungkin di Senai, mungkin tidak. Okey, ni contoh saja sebagai panduan untuk kamu tangkap gambar. Okay, nak tangkap gambar. Okay, contoh kamu kata dalam masalahnya, kamu kata masalah pengangkutan awam di kawasan Senai, contohnya bas buruk. Mungkin boleh tangkap gambar bas awam yang buruk lah sebagai bukti. Okay, contoh. Okay, kemudian ni bas sekolah. Kalau bas tu keluarkan asap dan sebagainya, mungkin boleh tangkap gambar yang keluarkan asap. Okay, kalau tak boleh, tangkap je lah gambar bas tersebut. Ni contoh kawasan pengangkutan awam. Ni stesen kereta api di mana ni, di Johor Bahru. Contoh, ambil gambar stesen kereta api dekat Senai contohnya.
Tapi gambar ni sebaiknya adalah dia saling berkait dengan kamu punya berkaitan dengan kamu punya masalah dan juga langkah. Sebelum berkaitan dengan masalah lah. Kalau kamu kata kesesakan, bas awam ni banyak yang sesak, padat sangat, ramai orang guna. Ataupun bas awam ni kamu kata banyak warga asing contohnya tak selesa, rasa tak selamat. Mungkin boleh tangkap lah gambar yang mana kesesakan tersebut berlaku. Tapi tak perlu pergilah. Mungkin kita boleh tangkap gambar macam ni saja, gambar daripada luar saja. Sebab sekarang ni dengan musim virus dan sebagainya, kita kena jagalah kita punya SOP. Ni contoh gambar lain. Ni dekat negara lain lah. Ni dekat Guatemala. Guatemala tu dekat negara mana? Cari sendiri. Ni contoh keadaan fizikal sebuah bas awam yang ada dekat kawasan tersebut. Kalau macam ni kita boleh buat lah. Masalah pengangkutan awam di kawasan Senai adalah keadaan fizikal bas yang terlalu uzur contohnya. Ni bukti gambarnya. Kemudian ni sesak. Ini dekat India kalau tak silap saya. Keadaan bas yang terlalu sesak, terlalu padat. Contoh gambar. Ini pengangkutan awam di negara India juga. Tengok sampai naik dekat atas bumbung dan sebagainya. Ini berkaitan juga dengan isu keselamatan. Dekat negara kita ada ke macam ni? Saya rasa memang tak ada lah. Confirm tak ada. Kita kena bersyukur lah duduk dekat Malaysia ni, kita boleh gunakan pengangkutan awam dengan selesa. Walaupun ada masalah-masalahnya, tetapi masalahnya tidaklah terlalu teruk. Masih boleh diperbaiki. Ini contoh gambar daripada negara-negara lain. Saya ambil sebagai contoh saya. Tapi kamu kena cari gambar yang berkaitan dengan kawasan kajian kamu lah, di kawasan Senai. Ini contoh susunan. Macam mana nak susun gambar yang dicetak sebagai bukti untuk kaedah pemerhatian. Ini contoh. Ini satu muka surat. Kertas A4 kamu. Gambar yang pertama letak. Gambar yang kedua macam ni. Dan gambar yang ketiga. Kalau nak advance lagi, boleh tambah sedikit huraian dekat tepi ni, penerangan. Gambar yang pertama ni tentang apa. Gambar yang kedua tentang apa, dan yang ketiga ni tentang apa. Tu lebih baik lah. Ada cerita sikit tentang gambar yang kamu tangkap. Kemudian yang seterusnya, kaedah rujukan. Ini contoh penulisannya. Saya telah menggunakan kaedah ini untuk apa? Mendapatkan maklumat. Maklumat berkaitan apa? Tulis. Daripada apa? Daripada buku ke, daripada internet, daripada orang sumber, daripada buku teks. Kemudian selain itu, saya juga mendapatkan maklumat berkaitan apa? Berkaitan dengan tajuk kamu balik. Berkaitan dengan pengangkutan awam melalui sumber apa? Buku ke, surat khabar ke, dan sebagainya. Dan yang penting, kaedah rujukan mesti ada bukti juga. Senang kata, setiap kaedah kena ada bukti yang mana kamu gunakan kaedah tersebut untuk mendapatkan maklumat. Kaedah rujukan mesti ada bukti rujukan dibuat. Lebih baik dicetak ataupun photostat dan diletakkan pada bahagian lampiran. Ini contoh bukti kaedah rujukan. Ini contoh secara bertulis. Kaedah rujukan ni dia ada kaitan juga dengan bahagian rujukan nanti. Ini contoh untuk bahagian rujukan. Kamu boleh simpan siap-siap maklumat ni. Kalau buku kena ada ni, tengok. Buku kena ada nama penulis. Kalau ada 3 orang penulis, 3 lah. Ni buku teks geografi tingkatan 2 ni, ada 3 orang penulis. Tahun diterbitkan. Kemudian tajuk buku. Dekat mana, dekat negeri mana diterbitkan, dan juga penerbitnya siapa. Ni contoh. Kalau kamu guna buku sebagai sumber rujukan. Kalau satu lah. Kalau nak tambah lagi 2, 3 dan sebagainya, sambung dekat bawah. Selang satu baris, sambung mengikut format yang pertama ni. Nama penulis, tahun terbit, tajuk buku, negeri diterbitkan, dan juga penerbitnya siapa. Kemudian yang kedua, rujukan internet. Rujukan internet
kena ambil dia punya HTTP. Okey, dia punya link ni. Saya tunjuk macam mana nak buat. Okey, kat sini. Kita buka Google Map ni. Okay, contoh kamu gunakan Google Map ni untuk panduan kan, macam mana nak lukis peta lakar. Okey, kita type kawasan Senai. Okey, ni satu kawasan Senai yang luas lah. Kita ambil skop yang lebih kecil. Okey, dekat mana? Kat sini. Okey, contohnya dekat sini. Okey, kamu boleh print screen. Tekan button Windows ni dengan butang print screen. Okey, macam tu. Okey, kemudian kamu gambar yang kamu print screen tadi kamu boleh cetak lah untuk disertakan pada bahagian lampiran sebagai bukti kamu buat kaedah rujukan. Okey, dan juga kamu boleh klik pada link dekat atas ni dan copy, Ctrl C. Okey, kemudian kamu pindahkanlah, pastekan dekat kawasan ni dia punya link tersebut sebagai bukti rujukan. Kalau ada satu sumber internet, satu link lah. Kalau 2, 3, 4, tambah lagi. Tak ada masalah. Okey, boleh faham Okey, kalau tak faham juga boleh berhubung dengan guru geografi masing-masing. Okey, kemudian yang terakhir contoh sumber adalah sumber rujukan yang ketiga adalah surat khabar. Okey, kalau surat khabar ada 3 perkara je ni. Nama akhbarnya apa? Berita harian ke, Metro ke, Cosmo. Kemudian tarikhnya, bila dan muka surat berapa. Kalau akhbar yang fizikal kamu boleh cetak lah. Ataupun surat khabar tu dah tak guna, boleh potong. Potong, tampal halaman ataupun bahagian yang kamu dapatkan maklumat berkaitan tu dekat bahagian lampiran. Okey, kalau akhbar yang digital kamu mungkin boleh print screen dan juga cetak bahagian yang kamu ambil maklumat berkaitan dengan kajian kamu. Itu saja. Ada buku, ada internet dan juga ada surat khabar. Okey, kalau ada sumber yang lain daripada ni, contohnya daripada orang sumber, nak tambah orang sumber, okey, boleh tambah lah. Tak semestinya ada 3 je. Nak buat lebih daripada 3 pun boleh. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, ini contoh lampiran kaedah rujukan yang dicetak lah ataupun di photostat. Kalau buku teks macam ni. Ni buku teks tingkatan 2 ni. Tajuk Pengangkutan Awam di Malaysia. Ni berkaitan dengan kajian kamu. Jadi mesti kamu gunakan maklumat ni kan. Jadi photostat bahagian ni dan sertakan sebagai lampiran. Okey, kemudian contoh lampiran kaedah rujukan yang seterusnya adalah rujukan akhbar. Ni contoh surat khabarnya. Okey, photostat kemudian tampal. Ni kita A4 lah ni, satu A4 tampal dekat bahagian tengah ni sebagai bukti yang kamu gunakan akhbar sebagai sumber rujukan. Okey, ni yang kedua dan yang ketiga contoh. Pertingkatkan kualiti perkhidmatan yang lebih mesra, OKU. Mungkin masalah pengangkutan awam kat sana ni mungkin ada yang tak mesra OKU dan sebagainya. Ini pun boleh jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja lapangan kamu. Okey. Kemudian kita teruskan kepada kaedah yang ketiga. Okey, kaedah yang ketiga. Okey, ini contoh penulisannya. Saya telah menggunakan kaedah ini dengan menjalankan soal selidik terhadap berapa orang? 3 orang ke, 5 orang, 6 orang, 10 orang pun boleh, tak ada masalah. Minimum kena ada 3 orang di kawasan kajian. Untuk mengenal pasti apa? Mengenal pasti ini berkaitan dengan tajuk kajian lah, apa yang kamu nak kenal pasti. Okey, selain itu melalui soal selidik ini responden turut memberikan apa? Berkaitan dengan tajuk kerja lapangan untuk menambah baik pengangkutan awam di mana. Okey, kaedah soal selidik sama juga dengan yang lain, kena ada penulisan, kemudian kena ada bukti ataupun borang soal selidik yang telah diisi oleh responden, yang mana minimumnya kena ada 3 borang, paling sikit kena ada 3. Okey, yang dah diisi Okey. Okey, ini contoh borang soal selidik. Kita tengok contoh borangnya. Okey, yang pertama ni format dia lah.
SMK Senai Kerja Lapangan Geografi tahun 2021, borang soal selidik, maklumat diri responden, orang yang menjawab soal selidik ni lah, nama, umur, jantina, bangsanya apa, tulis. Kemudian yang bahagian B soal selidik je lah. Apa contoh pengangkutan awam yang digunakan di kawasan Senai? Ada 3 soalan je. Bas awam, taksi, e-hailing. E-hailing ni contoh macam Grab lah. Grab, apa lagi? Yang berkaitan dengan e-hailing. Pengangkutan awam yang dipesan melalui aplikasi saja panggilan. Kemudian soalan yang kedua, apa masalah-masalah yang dihadapi semasa menggunakan perkhidmatan awam di Senai? Contoh masa menunggu lama, harga tambah mahal. Jadi responden ataupun orang yang nak mengisi borang ni cuma tik sajalah. Tik pada bahagian-bahagian yang berkaitan. Kalau tak ada pada bahagian tik ni, mungkin dia boleh nyatakan masalah-masalah lain yang dihadapi. Dan yang ketiga, cadangan. Ini cadangan yang untuk tambah baik pengangkutan awam daripada responden lah. Ini contoh borang. Macam mana nak tulis borang soal selidik. Untuk borang soal selidik. Borang soal selidik mestilah dicetak ataupun photostat, atau juga ditulis tangan. Boleh tulis tangan semua, tak ada masalah. Ataupun boleh ditulis tangan satu borang. Satu borang tu kamu tulis pakai tangan, kotaknya semua pakai tangan. Kemudian yang borang kedua dan yang ketiga tu di photostat. Yang tu pun dibenarkan. Nak photostat semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting maklumat yang diisi mestilah ditulis dengan tangan. Jangan maklumat tu pun ditulis pakai komputer juga, jangan di-type. Maklumat kena diisi dengan tangan. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 borang yang telah diisi. Nak buat lebih itu satu bonus. Itu berkaitan dengan borang soal selidik. Semua kaedah ni kalau kita tengok, ada penulisan, ada bukti yang dia kena sertakan sekali. Siapa yang boleh menjawab soal selidik tersebut? Siapa-siapalah yang berkaitan, ibu bapa ke, abang, kakak ataupun keluarga yang terdekat. Musim-musim virus ni kita pun tak berani kan nak jumpa orang awam. Jadi kita boleh ambil responden-responden yang ada dalam rumah kita sendiri pun tak ada masalah, boleh. Yang penting jangan isi sendiri. Minta lah ibu ke ayahnya bagi masa 5 minit, tolong isikan sekejap. Ni contoh penulisan kaedah kajian. Kaedah kajian 5.0 dalam satu muka surat saja. Yang pertama 5.1 kaedah pematian, kemudian dia punya penulisan. Kaedah yang kedua, kaedah rujukan, penulisannya. Kaedah yang ketiga, kaedah soal selidik dan juga penulisannya. Boleh buat 2 atau 3 ayat untuk penulisan. Kemudian bukti-bukti tadi nak letak dekat mana? Letak dekat bahagian belakang sekali sebagai lampiran. Kalau penghantaran sekarang ni kan kita kena tangkap gambar kan. Jadi boleh tangkap lah gambar ni yang dah siap nanti, satu muka surat. Kemudian bukti 3 keping gambar kaedah pemerhatian. Kaedah rujukan kena ada apa tadi? Gambar yang dicetak ataupun di photostat tadi kan. Yang 8.0 rujukan tu, yang tu tak perlu buat dulu pun tak apa. Kalau nak tulis terus, lagi bagus, tak ada masalah. Sertakan sekali dengan gambar, bukti. Kemudian kaedah soal selidik kena ada borang soal selidik sebanyak 3 borang. Paling sikit 3 borang. Kalau nak buat lebih pun tak ada masalah, lagi bagus lah. Itu kita boleh bagi markah dekat bahagian lain nanti. Komitmen yang bagus kat situ. Buat lebih, lagi banyak borang lagi bagus sebenarnya. Tapi untuk kamu ni, tahap kamu kita minimumkan 3 borang soal selidik. Jadi ini contohnya. Kaedah kajian penulisannya dalam satu muka surat. Tak perlu letak gambar kereta ke gambar pengangkutan awam dalam muka surat ni. Muka surat 5.0 cuma ada penulisan saja. Gambar-gambar lain tu letak dekat kertas lain. Baik. Jadi tugasan hari ni apa? Tugasan hari ni kamu kena tulislah dan lengkapkan bahagian kaedah kajian berdasarkan penerangan tadi. Jika ada soalan boleh hubungi saya, boleh telefon dan sebagainya, boleh WhatsApp, boleh Telegram.
Okay, kalau tak nak hubungi saya, boleh hubungi guru-guru geografi kamu sendiri, Cikgu Ahmadiyah, Cikgu Farid, Cikgu Arham, boleh tanya untuk mendapatkan penjelasan kalau kurang faham dengan penerangan saya pada hari ini. Okay, setakat itu saja. Okay, penerangan saya. Kamu boleh teruskan dengan menjawab soalan kuis. Kamu dah dengar penjelasan saya, kamu boleh teruskan dengan menjawab soalan kuis dalam Google Form tu. Kemudian lengkapkan dan klik aku janji tu. Aku janji yang kamu akan siapkan bahagian ni pada minggu ni, selewat-lewatnya pada minggu ni, dan hantar kepada guru masing-masing untuk disemak dan diberikan markah. Okay. Cikgu kamu mungkin dia tak bagi markah direct hari ni, mungkin dia rekodkan saja. Tapi sebaiknya kamu kena hantarlah untuk memudahkan penandaan. Macam saya rekod. Kalau pelajar ni hantar bahagian ni, saya tengok lengkap, saya isi terus markahnya berapa. So di akhirnya nanti saya boleh tambahkan je berapa markah keseluruhan. Dekat situ nanti baru saya boleh bagi dia dapat berapa markah dalam kerja lapangannya. Okay, kalau tak ada, lengkapkan kamu punya Google Form dan klik submit. Jangan tak submit pula. Kena submit sebagai bukti yang mana kamu hadir dalam PDPR hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.